dalam agenda awal ni, tadi sebelum semasa kita berhenti, kita bercerita seringkali diberikan perbandingan antara seniman generasi hari ini dan juga seniman yang sudah pun terkenal dengan karya yang cukup agung dan juga semampannya dahulu. Tapi saya rasa itu satu perbandingan yang tidak adil untuk dilakukan. Bagaimana kita melihat bahawa seniman hari ini yang mungkin dengan apresiasi mereka sendiri, dengan cara mereka sendiri mengekspresikan hasil seni mereka, dan juga bagaimana kita melihat bahawa mereka dengan identiti mereka sendiri mencorak sesuatu bentuk yang baru dalam seni Malaysia pada hari ini. Bagaimana kita dapat meneliti perkara ini? Ya, sebenarnya saya selalu mengatakan bahawa setiap generasi yang wujud dalam satu zaman, generasi muda yang wujud dalam satu zaman, sudah tentu mereka dapat menerjemahkan zeitgeist atau semangat zamannya. Ya, kerana mereka adalah tenaga yang muda, yang vibrant, ya. Jadi berkena, kalau kita rujukkan misalnya kepada karya pelukis mapan seperti dalam pameran ini yang Syed Ahmad Jamal itu, lukisannya berjudul salah satunya Pemudi Dalam Hujan. Ronggeng dihasilkan seorang satu joget. Dan di apa nama dia tu, lukisan itu dihasilnya waktu negara berada di ambang kemerdekaan 1957. Persekutuan Tanah Melayu baru nak bangun daripada penjajahan oleh pihak kolonial selama ratusan tahun. Jadi mereka juga orang muda pada zaman itu, lukisan itu adalah lukisan yang menggambarkan sudut pandang mereka sebagai orang muda zaman itu. Ternyata karya itu tidak dianggap sebagai karya yang sampingan, malah dianggap sebagai mewakili zaman. Sama juga dengan generasi sekarang ini. Saya rasa soalnya soal kepercayaan. Apakah kita sanggup memberi kepercayaan kepada generasi muda, generasi baru? Kalau ditanya kepada saya sentiasa berkata bahawa generasi muda harus mempunyai ruangnya yang tersendiri dan harus diberi peluang. Dan dari segi seni rupa pula, kalau di galeri kita, misalnya kita memang banyak membuat pameran yang melibatkan pelukis-pelukis muda. Malahan saya rasa dalam setahun tu barangkali daripada 10, separuh daripada daripada separuh, ya. Dalam aspek itu, kalau kita melihat bahawa dengan akses pada teknologi maklumat pada hari ini yang cukup meluas, peluang dan ruang itu sentiasa tercipta di situ. Bagaimana kita meneliti mereka menggunakan dengan sebaik mungkin dengan kepelbagaian akses yang ada pada hari ini, dan juga bagaimana kita melihat kualiti dan juga identiti yang diciptakan mereka dengan kepelbagaian media yang ada pada hari ini? Saya tidak mempunyai banyak kebimbangan dengan hal tersebut. Sebab kalau kita telah menyediakan kerangka besar dari segi sistem pendidikan yang afdal daripada awal sehingga mereka ke peringkat pelajaran tinggi, seharusnya kita, kalau dia sampai ke peringkat pelajaran tinggi, mereka sudah dewasa, sudah umur 20 ke atas. Jadi seharusnya kalau sistem kita telah berjalan dengan lancar, kita tidak harus terlalu bimbang. Dan sudah tentu kita ada kerangka besar, kita ada undang-undang, ada sebagainya. Jadi pemanfaatan daripada teknologi baru telah menghasilkan seni rupa yang digelar sebagai new media arts, ya. Dan ini juga mempunyai suatu ruang dia yang tersendiri. Ini semua adalah perkara baru, dan kadang-kadang interaksi ataupun interfacing di antara seniman visual dengan seniman filem menghasilkan filem-filem dan hasil yang lebih menarik. Bagaimana dari kita masa perjumpaan, misalnya filem Avatar itu, kalau tidak akan muncul itu seorang yang kreatif dan baru dia mempunyai pamerannya di New York. Dan ini kita menghasilkan di masa akan datang ke sekadar itu. Bagaimana kita melihat juga dalam aspek kita bercerita mengenai seni dan sebagainya, penyelidikan dan juga dana dan sebagainya sangat-sangat diperlukan. Aspek itu bagaimana kalau kita dapat ceritakan? Memang penting, sebab setahu saya kajian dan kepakaran individu dan juga orang di seni ini dia mereflekkan jiwa sesuatu bangsa atau tamadun, ya, psiki sesuatu bangsa itu. Tetapi berapa banyak kajian yang telah pernah dilakukan? Setahu saya hanya sebuah karya berjudul Rupanya Jiwa yang ditulis oleh Syed Ahmad Jamal yang diterbitkan kurang lebih 20 tahun yang lalu oleh Dewan Bahasa. Itu saja. Kita sudah mempunyai ramai orang yang mempunyai PhD dalam bidang-bidang yang berkenaan, tapi saya masih belum melihat buku yang mengkaji bagaimana sentuhan jiwa bangsa ini yang telah membangun sejak ribuan tahun
dapat kita tangkap dari hasil karya lukisan yang kita lihat. Ini soal yang fundamental. Soal yang lain-lain itu biarlah kepada orang-orang yang dalam bidang yang berkenaan. Ya. Akhirnya nanti bagaimana kita melihat buku ini, mungkin dapat juga diterangkan manakala untuk mendapatkannya ataupun harga dan sebagainya. Untuk buku ni saya pertamanya saya mengucapkan terima kasih pada semua penulis-penulis yang terlibat, pada seniman yang yang gambar yang lukisannya tertera dalam ini, dan juga kepada penerbitnya ITBM atau nama penuhnya Institut Terjemahan dan Buku Malaysia yang menerbitkannya dan secara dengan kerjasama kita. Buku ini boleh didapati di kedai-kedai buku ya. Sebenarnya boleh didapati di kedai-kedai buku. Masih dalam sekarang ini dalam bentuk yang kulit keras. Saya rasa barangkali ada rencana untuk saya kira mungkin ada rencana untuk menjadi versi yang lebih mampu milik ya. Tapi saya ingin sebut berkenaan dengan penerbit ITBM ni kalau ada sedikit masa, iaitu saya melihat ITBM ini sebagai sebuah organisasi dari penelitian saya yang mempunyai dinamika yang tersendiri. Ini perlu diteruskan lagi. Yes. Okey, kita perlukan satu lagi sesi untuk bercerita dari perkara itu. Itu saja masa yang kita ada untuk agenda awal ini pada hari ini. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam agenda awal ini pada malam ini. Terima kasih juga kepada anda. Ada pandangan dan juga sebarang cadangan, hantarkan kepada kami di Facebook dan juga Twitter @awani ataupun email kami di awani@exco.com.my. Sekian sahaja agenda awal ini untuk malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih banyak.